Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 15 April 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Berita utama. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memaklumkan sektor pembinaan utiliti elektronik dan perkhidmatan servis komputer dibenarkan beroperasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 3. Bagaimanapun, menurut pengerusi JPBNS yang juga Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, hanya kerja-kerja yang dianggap penting dan memerlukan sahaja dibenarkan beroperasi dan perlu dilakukan dengan segera. Pembinaan dibuka tetapi hanya untuk kerja-kerja yang dianggap penting dan memerlukan, iaitu dilakukan dengan segera seperti penyelenggaraan jalan raya. Itu dibenarkan. Bagaimanapun, kontraktor adalah dibenarkan untuk melakukan kerja seperti menyelenggara dan membersih tapak terbuka di mana ia boleh membahayakan dan berpotensi mengancam keselamatan awam serta berpotensi pembiakan nyamuk Aedes sekiranya terdapat ada takungan. Bercakap dalam sidang media COVID-19 di Sarawak di Kuching pada Selasa, beliau menambah kerja-kerja pembaikan yang melibatkan kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik juga dibenarkan. Elektronik dan perkhidmatan servis komputer, hanya peniaga dan kedai yang berurusan dengan perkhidmatan dan pembaikan sahaja, tidak ada jualan, dibenarkan dibuka pada hari Rabu dan Jumaat dari jam 7 pagi hingga 7 petang. Seterusnya, Datuk Amar memberitahu bantahan JPBNS terhadap syarikat penerbangan yang memutuskan untuk menghentikan sementara penerbangan ke Sarawak bermula 15 hingga 30 April depan telah mendapat perhatian dari Kementerian Pengangkutan Malaysia. One flight a week from KL Kuching, beginning this coming Thursday on the 16th, and on the second week will be on the 23rd of April. There will be another flight from Kuala Lumpur to Miri and Miri Kuala Lumpur. Also one flight which begins on Friday 17th of April, and the second week will be 24th of April. Turut diumumkan penerbangan yang membabitkan Maswing yang melakukan penerbangan dalam Sarawak. Bagi Maswing, jadual yang baru adalah untuk Miri, Bentulu Miri, Kuching, Sibu Kuching, Sibu Bentulu Sibu. This is still available. Dalam pada itu katanya, turut dipersetujui ialah perkhidmatan kargo yang membawa barangan penting termasuk makanan dan bekalan perubatan ke Sarawak diteruskan sepanjang tempoh PKP ini. Manakala mengenai perkembangan semasa wabak COVID-19 di Sarawak, beliau memberitahu sebanyak 15 lagi kes baharu direkodkan di negeri ini dan menjadikan jumlah kes positif di Sarawak sebanyak 363 kes setakat ini. Datuk Amar Douglas turut menambah sebanyak 119 kes baharu pesakit di bawah siasatan PUI dilaporkan menjadi jumlah keseluruhan sebanyak 2,799 kes. Daripada jumlah itu, 2,284 kes adalah negatif dan 152 kes PUI masih menunggu keputusan mahkamah. Berikut pula katanya, JPBNS telah memutuskan untuk menubuhkan 4 pasukan bertindak bagi mengukuhkan lagi pengurusan COVID-19 di Sarawak. Jelas beliau, 4 pasukan bertindak tersebut adalah seperti tertera. Beralih ke laporan bantuan makanan Sarawakku sayang. Sebanyak 1,400 bungkusan makanan telah diagihkan ke 4 kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Padungan, Pending, Batu Lintang dan Kota Sentosa. Pengerusi cawangan SUPP Batu Lintang, Syih Hua Tong berkata, bantuan makanan yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat adalah bagi membantu golongan yang menerima impak susulan penularan COVID-19 dan PKP. Ini memang kita kira kerajaan Sarawak memang prihatin
terhadap golongan yang terutamanya golongan yang kurang bernasib baik dan juga bagi mereka yang dedicated kerja buruh di mana pagi harian tak ada kerja, maksudnya tak ada sumber kewangan. Ketika ditemui semasa penyerahan bantuan makanan di Dewan MBKS, beliau menambah proses penyaluran dan pengagihan dilakukan dengan teliti mengikut kawasan DUN supaya golongan yang amat memerlukan mendapat manfaat bantuan tersebut. Selanjutnya, di Miri lebih setengah tan sayur diagihkan kepada penduduk di Kampung Pujut Tanjung Batu dan Kampung Lopeng Katong. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin berkata, sumbangan ini diharap dapat meringankan beban penduduk dalam menghadapi PKP ini. Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Pujut Tanjung Batu, Osman Sulaiman yang ditemui berkata, dia terharu di atas sumbangan tersebut sekaligus memberi kelegaan kepada penduduk kampung. Sungguh berasa banggalah kerana ada bantuan daripada Yang Berhormat Datuk Lee Kim Shin berkenaan dengan sayur lah, dengan makanan. Yang bantuan makanan yang dulu sudah seberah tak apa ya, semua sudah dibagi dulu lah. Tapi yang akan tersisa tadi sama ada dengan Datuk, yang ada tajak nama ini. Di Song pula, penduduk tegas dengan pendirian tidak membenarkan orang luar berkunjung ke daerah berkenaan dalam memastikan kawasan itu terus kekal sebagai zon hijau COVID-19. Bercakap ketika ditemui UKAS, Tuai Rumah Lukas baru berkata mereka amat berharap daerah itu akan sentiasa bebas dari statistik wabak tersebut. Jadi aku harap ke bala ke hari bukai nyari jauh dengan hari lau nak anang gue datai ke mana suang lah kami di tau bedau ngena zon hijau pada hari. Sementara itu, Nicholas Sudin mewakili Tuai Rumah Sudin, Nangga Sipan berkata, penduduk Rumah Panjang turut memainkan peranan penting dengan mematuhi PKP walaupun mereka dalam kategori zon hijau. Kami Rumah Panjang segi nitiah ke atau adat PKP adat kurang oleh orang ke jangkitan wabak ke dihadapi kita bakal ke jatuh. Ya, maka kami harap ke semua orang Rumah Panjang lebih ke orang ketua ane biaya belah nemu me kita ngawal ane biaya di Rempo Rumah Panjang awak ke nak keluar sesuatu nitiah ke atau ada gagap kita. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan perkongsian video mengenai kesan sekiranya kita tidak mengamalkan langkah pencegahan COVID-19. Jom lepak. Jom. Tak ya? Mesti pian tu. Yan, masuk. Masuk. Di video ni. Lama tak jumpa. Sihat? Pening apa? Tak ada. Wish, busy lah main apa? Wish. Weh, main game apa? Bola. Go. Sikit lagi habis. Weh. Habis. Ikram. Tadi. Apa aku dah buat ni, ya Allah? Lepak. Kecim. Kaya. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Sentiasa berwaspada di mana sahaja anda berada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.